Saya baru ni terlibat dengan satu program tentang jarak jauh punya hubungan ni. Long distance relationship. Long distance maknanya perkahwinan jarak jauh. Jarak jauh. Beratus-ratus ribu orang sekarang yang menghadapi masalah tension sebab suami duduk di tempat lain, isteri tempat lain, suami tempat lain, tanggungjawab seorang je pikul. Dialah isteri, dialah jaga anak, dialah beranak, dialah buat kerja macam-macam. Suami pula sambung belajar. Suami pula kerja kat overseas. Suami pula kerja kat Sabah, Sarawak. Sekarang tension. Sebab hantar anak dia. Semua atas isteri. Semua atas isteri, Ustaz. Ustaz bayarkan. Hantar anak ke sekolah atas saya. Belanja dapur atas saya. Literate atas saya. Air atas saya. Kadang-kadang dia pun atas saya, Ustaz. Allahu Akbar. Oi, berat tu makcik. Itulah itu dia. Okey. Pilihan di tangan Kak. Macam mana Kak berkenalan dengan dia? Kita orang berkenalan kat airport. Masa tu saya nak pergi ke Sabah. Dia pun nak balik Sabah. So, itu yang kita kenal tu. Okey. Kemudian dalam 3 bulan berkenalan. So, nampak macam okey. Kemudian, kita tunang lah. Kemudian, kita kahwin lah. Kemudian sekarang lah. Tak, masa Kak bercinta dengan dia, Kak fikir tak? Dia takkan dapat tukar ke Sabah. Dia takkan dapat tukar ke Semenanjung. Kak fikir tak? Akak fikir tak? Dan akak pun takkan dapat tukar ke Sabah. Sebab tak ada jabatan akak di Sabah. Dan dia pula tak ada jabatan di Semenanjung. Dia jabatan Yayasan Sabah, Kak pula Yayasan Selangor. Mana ada Yayasan Sabah cabangan sini? Jadi sekarang ni bila akak dah kahwin, akak mengadu kat saya satu masalah. Dia tak balik, dia jarang balik. Sebulan sekali pun susah lah apa semua. Ustaz semua atas saya belaka Ustaz. Yang akak kata menikah dengan dia buat apa? Tak ada orang di Selangor. Punya ramai orang yang akak pilih. Itulah yang akak hadap. Bukan saya nak kata haram pula PJJ ni. Tapi itu yang kita minta. Apa masalahnya kalau akak kahwin orang Selangor? Ustaz tak faham makna cinta. Silalah. Love is blind, Ustaz. Silakan. Sedangkan kita ada pilihan. Kalau aku menikah dengan dia, memang dia takkan dapat tukar. Memang susah lah. Aku pun susah tukar sana. Mak ayah semua kat sini. Maybe pun loan kereta kat sini. Tak apalah, cancel lah. Kan senang hidup. Nikah dengan hospital Ampang. Selesai, Ustaz lah. Sebenarnya kita dididik. Tapi masalahnya pendidikan yang diajar tak mau ajar. Pendidikan ni luas, tuan-tuan. Pendidikan ni luas. Saya sebutkan pada tuan-tuan tadi. Dalam Quran ada, dalam hadis menerangkan macam-macam jenis pendidikan. Ada pendidikan yang formal, ada yang tidak formal, ada kepada pengalaman, ada pada penglihatan, ada pada kehidupan. Di situ ada penghidupan. Sebab itu orang Melayu kita penuh dengan pepatah. Pepatah itulah pendidikan secara tak langsung. Kamu ni jangan jadi macam ketam yang mengajar anak dia berjalan betul. Nampak orang tua-tua ni. Kita ni cakap dega-dega tak runtuh langit. Nampak bahasa tu. Kadang-kadang binatang mengajar kita. Binatang mengajar kita. Berapa banyak orang yang diajar oleh binatang. Malah manusia yang terawal dalam dunia pun diajar oleh binatang. Bagaimana nak kebumikan manusia. Belajar daripada burung. Macam mana nak kebumikan saudara yang mati yang dia bunuh. Dalam kisah Habil dan Qabil. Daripada binatang. Sebab tu kalau kita tengok kepada alam. Di mana-mana pun alam itu wujud pada dunia yang kita ciptakan. Tuan-tuan beli kereta. Kereta itu adalah gambaran kita, manusia. Orang belajar daripada manusia, bagaimana nampak, akhirnya buat lampu dua. Orang belajar daripada manusia, bagaimana nak buang angin dari badan. Jenama dia exhaust. Sebab tu kadang-kadang sesuruh exhaust sampai 4. Ya Allah, lubang kentut sampai 4. Jenuh ni. Orang belajar tentang lubang hidung. Sebab tu di setiap kereta ada lubang angin dia. Yang nak sedut udara daripada luar. Ada, tuan-tuan. Sistem jantung di dalam enjin kereta. Sistem filter buah pinggang kita ada di dalam
kereta, sistem minyak ada dalam badan kita, ada sistem makan minum dalam kereta, bateri ada dalam jantung kita. Semuanya diambil daripada alam dan dibuat dalam kehidupan sehari-harian kita. Cuma kadang-kadang orang itu berfikir ataupun tidak. Afala ta'qilun, afala ta'qilun. Apa-apa sahaja pun tuan-tuan, Allah dah tarbiyah. Cuma kita tak nampak pentarbiahan daripada Allah tu. Banyak orang yang tak mau jadi susah sebab dia kata susah. Sedangkan daripada susah manusia jadi cerdik. Manusia susah dia jadi kreatif. Manusia bila dia susah dia mula jadi orang yang berfikir. Manusia bila dia susah dia akan cari jalan menyelesaikan masalah. Tuan-tuan jangan takut bila susah. Cari jalan macam mana nak keluar daripada kesusahan. Semua orang takut susah, tak nak. Bila awak nak jadi cerdik? Manusia boleh berjalan sebab dia rebah. Manusia boleh berlari berpunca daripada dia jatuh. Daripada dia jatuh, akhirnya sekarang dia boleh menjadi pelari yang paling laju sekali. Kalau kita tak mau jatuh, macam mana tuan-tuan? Daripada jatuh itulah kita belajar pengalaman. Allah mentarbiah kita macam-macam. Macam-macam bentuk pentarbiaan daripada Allah. Tadi saya katakan pada tuan-tuan, pentarbiahan daripada bahasa. Nama dia simpulan bahasa, namanya kepada peribahasa, namanya kepada kata-kata. Kadang-kadang pentarbiahan yang Tuhan bagi kepada kita ialah tentang binatang. Awak tengok ikan yang berada di dalam laut, tak masin dia. Walaupun duduk dalam laut, bila nak digoreng, dimasak, kena bubuh garam dia. Nak mengajar kepada kita, awak duduklah di mana-mana pun. Jati diri kalau awak kuat, tauhid awak kuat, persekitaran tak akan boleh mengubah awak. Kalau iman awak kuat, awak tak akan jadi rosak dengan sebab awak berada di tempat lain. Sebab iman itu yang menahan awak daripada menerima pahaman-pahaman yang songsang yang salah. Allah bagi tarbiyah melalui tauhid. Macam ikan yang dalam lautan. Tak masin-masin ikan tu tuan-tuan. Tak masin pun dan tak lemah pun dalam laut. Tak lemah pun. Subhanallah. Yang lemah bila dia keluar daripada laut, lompat-lompat dia baru dia rasa kelemasan. Jadi tuan-tuan, cubalah manusia belajar daripada alam. Memerhati. Memerhati, melihat dan tuan-tuan mula berfikir. Apa sebenarnya yang Tuhan nak mengajar kepada aku daripada alam binatang misalnya. Kemudian, lihat pula di luar tu. Allah Ta'ala bagi matahari, bulan, bintang, langit. Semuanya itu untuk mentarbiah kita. Sekarang kita siang, ada matahari. Nanti datangnya malam. Besok datangnya siang balik. Nak bagi tahu apa? Hidup kita ada dua. Susah dan senang. Sekarang awak senang, ya tunggu nanti awak susah. Sekarang awak susah, ya tunggu nanti awak senang. Umpama malam dan siang. Jangan ingat bila awak senang, 24 jam awak akan senang. Oh, tidak. Ujian pasti datang. Ujian pasti datang. Jangan anggap bila kita berkahwin misalnya, kita akan bahagia til jannah. Gini Pak Minil lah. Belum tentu bahagia kak. Kadang-kadang hari bersanding kita pun tak bahagia. Sebab ada makcik duduk sebelah. Mana gambar pun ada. Dia ni apa makcik ni nampak tuan-tuan. Kuala Lumpur. Macam cerita rock je tuan-tuan. Pergi mana pun ada dekat dia. Zoo, Tugu Negara. Ada naik bike express pun ada. Pergi mana pun ada makcik baju merah ni. Apa makcik ni? Hari pertama dah tak bahagia dah. Tuan-tuan bayangkan. Rumah tangga itulah gelombang yang akan kita hadapi. Baik, kalau kita dah tahu dah bahawa rumah tangga yang akan kita hadapi ada gelombang. Di mana awak belajar? Kawan saya Ustaz, 2 minggu je bahagia. Masuk minggu ketiga Ustaz, dah lebam mata dia Ustaz. Kawan saya Ustaz, bercerai Ustaz. Kawan saya Ustaz, kakak saya Ustaz. Mak saya pun Ustaz. Kita belajar. Adakah kita, sebab tu saya tak nak kahwin Ustaz. Sebab saya takut macam berlaku pada orang lain dan berlaku pada saya. So, you tak nak kahwin? Tak nak. Kenapa tak nak? Dia tak nak lah. Nak kata apa tak nak? Tak nyesal? Tak ada nyesal. Terpulang pada awak. Tapi kalau awak ambil sebab kenapa awak dipukul,
Mata saya lebam. Saya kena pukul doktor. Kenapa awak dipukul? Salah saya juga, saya meleter tak berhenti. Saya marah dekat suami saya. Suami saya tu sabar, tapi saya ni marah dia. Satu hari dia tak sabar, dia tumbuk je saya. Nampak? Belajarlah daripada sejarah. Kenapa awak ceraikan dia, Leman? Saya bersilap lah, bang. Saya waktu tak boleh kontrol marah sangat. Saya nak marah dia, saya bagi 3 terus. Sekarang, aku dah pergi mahkamah, hakim cakap, jalan 3. So, sekarang, yelah aku nak rujuk balik dengan dia, tapi tak boleh dah. Aku tengah cari orang buta sekarang ni. Kalau kau cari orang buta pun, benda tu tak buta, Din. Mata dia yang buta, yang lain tak buta. Itu masalah ni, macam mana nak buat? Aku nak cari mata dia pun buta, itu pun buta sekali juga. Sekarang dah pening kepala dah. Yang kau gatal talak 3 dia buat apa? Yang kau gatal ceraikan dia buat apa? Sabar. Sebab tu Allah Ta'ala mendidik kita ni macam-macam. Jangan takut. Hidup. Dan cari jalan macam mana nak jadi hidup dengan bahagia. Diberinya kepada kita, tuan-tuan, satu bentuk pengajaran yang lain. Datangnya daripada apa? Datangnya daripada alam yang saya katakan tadi. Cuba tengok langit. Langit itu tegak khalaqas samawat bighairi imad. Dijadikan langit-langit, dijadikan langit itu bighairi imad, tidak ada tiang. Kita tak ada tiang tengah-tengah ni. Kiri kanan ada tiang. Cuba kiri kanan tak ada tiang. Boleh buat auditorium ni. Taubat lahum tak boleh. Tapi Allah jadikan langit sebatang tiang pun tak ada. Bayangkan langit bertiang. Macam. Bayangkan kalau langit ada tiang, duk tahan langit. Diminta kepada semua penumpang berada di tempat duduk masing-masing dan sila pakai tali keledar. Sebab kita akan mengelak tiang-tiang langit. Oh, jenuh pramugari tentang begini. Sekarang ni kau jalanlah naik di udara, tak ada tiang. Cuba tengok. Tiang tidak ada, tapi langit tegak dengan satu kalimah Allah. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah kata, hei langit, tetaplah engkau, jangan runtuh. Sampai kiamat, dia tak akan runtuh. Dengan sekali ya kalimah Allah, tetaplah engkau. Sampai kiamat, dia tak akan runtuh. Berbeza dengan manusia, ada 1000 pengajaran, ada 1000 hukum yang terdapat dalam Quran. Tapi seorang pun tak nak ikut. Berapa ramai yang nak ikut Quran. Padahal ini haram, ini haram, ini haram. Jangan buat, manusia tetap nak buat. Padahal langit itu lagi besar daripada manusia boleh taat pada Allah. Kenapa manusia boleh bantah Allah?